Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Sebabkan dengan polisi ataupun outlook oleh BOC tentang neutral punya interest rate. Kita tak jangkakan sebelum ni, kita nampak aggressive high rate. Okey, untuk Kanada, dan kita tak nampak ada aggressive high rate lagi. Dan untuk ketika ini Kanada dah hampir, ataupun daripada statement semalam kita dah nampak okey, kemungkinan dah nak capai kepada level peak dia paling atas, neutral punya level untuk interest rate dia. So market tak nampak ada benda yang positif berdasarkan statement semalam. Okey, mengikut probability untuk high rate Kanada March depan tu sahaja. Okey, dan tak ada nampak lagi another high rate untuk Kanada. Tu yang kita nampak Kanada semalam one way. Seperti yang saya bagi tahu semalam, kebiasaan interest rate untuk Kanada memang pergerakan dia sehala. Okey, berdasarkan 4 tahun punya apa kata back test, apa yang saya lihat adalah pergerakan dia lebih searah untuk interest rate Kanada BOC tu yang kita nampak pergerakan semalam paling jelas dekat USD CAD. Sebab apa? USD kuat, Kanada lemah. Tu yang menarik tu. Okey. Alright. Kalau kita lihat kepada sentiment indicator kita, okey, secara keseluruhan. Alright, secara keseluruhan kalau kita lihat chart JPY pada waktu Asia tadi kita nampak pasaran dalam keadaan negatif. Okey, sentimen dalam keadaan negatif. Bila keadaan negatif kita nampaklah currency JPY menjadi pilihan. Okey, JPY, USD dan satu lagi CHF itu sendiri yang menjadi pilihan. Okey, waktu sebelum waktu euro buka, kita nampak sedikit retracement di pasaran sebelum masuknya waktu euro kembali terjun. Okey, cerita satu lagi yang menarik adalah director daripada Huawei Huawei director, CFO dia kena tahan. Sebenarnya dah kena tahan daripada weekend yang lepas, daripada hari Sabtu yang lepas baru release dekat public hari ini. Tu yang kita nampak sentimen. Sentimen pasaran masih lagi dalam keadaan yang tegang, dalam keadaan yang apa orang kata, berhati-hati pada ketika ini. Dalam cerita US dengan China, dalam kata suam-suam kuku, naik lagi cerita tentang dia punya director kena tahan, kena tangkap untuk siasatan tentang isu sanction dekat Iran tu. Nak tengok diorang terlibat ke tak. Okey? Tu salah satu faktor dia. Dan kerajaan China mengarahkan, okey, yang menarik dia apa? US mengarahkan untuk tangkap, untuk membuat siasatan, dan kerajaan China pula mengarahkan untuk lepaskan diorang. Okey, berlaku lagi ketegangan geopolitikal, okey, antara US dan China dalam cerita trade war tak settle. Muncul pula isu ni. Okey, yang menarik, jom kita lihat pada dekat investing.com. Kita buka kat portfolio. Okey, dapat buka tak? Okey, cantik. Kita lihat kepada Asia Market tadi. Kita recap sekali imbas. Okey, apa yang kita nampak jelas terang dan nyata. Pasaran dalam keadaan yang berjaga-jaga. Sentimen dalam keadaan negatif pada ketika ini. Semua sekali dalam apa ni kata equity index dalam keadaan merah. Okey, stop dekat ni daripada Korea, Taiwan, China, okey, Australia dan New Zealand sendiri dalam keadaan yang negatif. Kita nampaklah, okey, pada waktu Asia pasaran negatif. Okey, jom kita lihat pada waktu euro sekarang. Pada waktu euro menyala juga, 2% drop. Okey, ini salah satu lagi tema. Tema yang paling besar adalah pasal global growth, global slowdown. Tu dia yang menjadi perhatian pasaran. Okey, salah satu indikator yang terhebat, indikator yang menjadi perhatian adalah inverted yield tu, antara 2 tahun dan 5 tahun.
Itu yang menjadi perhatian pasaran. Okey, pasaran mula bimbang mengenai recession. Dah semakin dekat dan semakin jelas dan semakin macam-macam petanda dah ada. Okey, selain daripada growth setiap ekonomi besar top 10, okey, di dunia seperti US, Kanada, Australia, okey, UK menaik, Euro, kebanyakannya kebanyakannya dah start drop. Tu yang kita nampak. Ini dah ada petanda yang agak menarik di pasaran. Ke diorang dah start cuti? Belum lagi. Ini memang tema pasaran. Okey Faizal, sentimen dia. Belum lagi nak bercuti. Alright. Ini tema dia pada minggu ni, kepada akhir tahun ni kita nampak dalam mood dah berjaga-jaga. Okey. Kalau kita lihat kepada sejarah, kalau kita lihat kepada market sebelum ni, kebiasaan Australia mendapat apa kata pada bulan 12, Australia kukuh, Euro kukuh, GBP kukuh, New Zealand kukuh. Kebiasaannya. Okey, kalau kita lihat kepada currency market di hujung tahun, itulah normal cycle setiap tahun. Di hujung tahun, itulah currency ataupun market yang pilihan untuk trader. Okey, untuk currency yang menjadi kukuh ataupun strong, menjadi pilihan, menjadi tarikan. Okey, tetapi disebabkan ada isu-isu yang tak sihat, negatif sentiment di pasaran, okey, kita nampak pada ketika ini jelas equity index, future semua sekali dalam keadaan drop. Okey, apa yang menarik? Apa pilihan yang kita ada pada ketika ini? Ini dah memberi, apa kata, dah bagi hint yang jelas tau. Apa yang kita nak buat macam ini je. Pada waktu Asia, apa yang kita nampak? Pasaran dalam keadaan negatif. Okey? Negatif. Dan kita lihat waktu Euro. Okey, siapa yang trade pada waktu Euro? Okey, waktu Asia pasaran negatif. Okey, kemungkinan ada spillover ataupun kelangsungan trend. Ataupun kelangsungan arah pada hari ini. Itu yang kita nampak. Pada waktu Euro pun sama juga. Nampak trend dia berterusan. Dan apa yang kita jangkakan pada waktu US nanti, kemungkinan besar, okey, trend tu apa kata, continue lagi. Tu yang kata session by session, tu yang menarik. Kita ada timing untuk entry. Okey, untuk masuk market kita dah tahu dah apa cerita kat market. Faham yang penting key dia adalah kita faham apa cerita kat market. Itu je. Kita faham cerita kat market, kita dah boleh masuk market dengan gembira. Okey Faizal, dapat tu je kerja kita. Kita main dengan timing. Okey, kalau kita lihat berdasarkan tadi Zuli punya entry untuk position sizing punya. Dia entry kepada AUD JPY. AUD JPY sebenarnya pair yang paling menarik, yang paling mantap sebenarnya dia pilih. Tetapi sebab dia follow kepada sistem dia sekarang, sebab dia nak setkan position size yang sesuai. Okey, kalau ikutkan kita perlu tunggulah dia entry pukul 2. Pukul 2 betul-betul kat bawah sini. Memang start dia nak retrace dahulu. Okey, pukul 3, pukul 4. Selepas tu buka je UK open, price follow arah balik. Okey, itu dia. Timing dia pun dah cakap, pemilihan pair okey, cuma dia kena adjust, kena tweak nanti selepas dah tahu performance untuk sistem dia. Alright, tu dia. Dia cerita pasal timing dia. Okey, timing bila yang sesuai dia nak masuk market. Okey, sekarang dah berapa entry dah? Dah berapa 3 minggu 3 minggu, 4 minggu. So ada lagi 2 minggu. Cukup 2 minggu, cukup 30 entry. Okey, lepas tu dia review kepada performance dia. Apa cerita performance dia. Okey. Alright. Jom kita lihat last kali outlook pada hari ini. Apa pair yang menarik untuk kita main padan-padankan? Ya Allah, apa benda ni? Boleh. Okey, outlook pasaran. Okey. Kalau kita lihat kepada outlook pasaran,
apa currency yang menjadi pilihan. Okey. Ni saya punya apa kata bias sentiment pada ketika ini. Okey, USD akan menjadi pilihan ketika market dia nanti. Okey, start pukul tengok bagi waktu start pukul 9 suku ke pukul 10 tu kita lihat lihat price action. Dan kita akan nampak arah pada pukul 10 nanti. Pukul 10 hingga ke US Open. Okey. Ini pada hari ini saya punya bias untuk USD adalah dalam keadaan bullish bias. Okey, untuk euro saya lebih berat kepada bearish bias pada ketika ini. Okey. Dan untuk cerita Itali, dia punya minimum defisit bajet adalah 2%. Bawah 2% tak terima. Dan ada beberapa parti yang ruling. Okey. Itali tu 2.1 dan 2.2 adalah numbers yang diorang beri. Okey. Dan untuk Eurozone yang diterima pakai adalah bawah 2%. Itu yang menarik untuk kita lihat apa diorang punya kata putus nanti. Okey, JPY dalam keadaan bullish. Tak ada tu ni memang saya bias dia kepada bullish. Pada ketika ini adalah waktu market kemungkinan besar, bukan? Selalunya memang market akan retrace pada pukul 7 hingga 9 suku nanti. Okey. Ni kita tunggu je lah. Market dalam keadaan retrace dahulu sebelum kita nampak pasaran kembali follow arah balik. Okey. GBP dalam keadaan bullish sebab tak ada cerita yang apa orang kata yang menarik mengenai tentang dia punya Brexit punya cerita. Okey, bullish sedikit. Tetapi yang menarik adalah pada waktu US nanti. Sebenarnya sepatutnya pada waktu London ni. Waktu London adalah cerita tentang Brexit. Okey. Tapi sekarang tak ada headline yang mampu menggerakkan GBP itu sendiri. Okey, tak ada cerita. Tetapi buyer saya tak mencari untuk bullish untuk GBP saya pada ketika ini memang nampak arah dia mengukuh untuk GBP. Tapi saya hanya menganggap kenaikan GBP adalah peluang untuk kita cari short position. Okey. AUD bearish. Okey, tu memang dah jelas. Untuk tak tahulah, rasanya selagi tak ada cerita yang menarik, okey, saya akan cari peluang untuk short AUD. Pada ketika ini, data apa yang saya nampak untuk AUD hanyalah short position. Itu memang jelas. Sentiment daripada figure data dia itu semua sekali kita dah nampak. Okey, arah dia memang dalam keadaan bearish pada ketika ini. Okey, boleh cari jeling-jeling sikit, tunggu price action, lihat level-level yang menarik. Okey, Kanada semalam fundamental bearish. Okey, sentiment bearish. Oil lagi drop. Okey, kalau tak dapat kata putus mengenai OPEC meeting ni, okey, kita nampak kejatuhan harga minyak lagi dan direct impact kepada Kanada. Okey, Kanada pun nampak gaya boleh masuk dalam apa orang kata pilihan untuk cari peluang sell. Okey? Setakat ni saya baru masukkan pilihan AUD ni Kanada pun menarik sejak semalam. Okey? Sejak semalam dia menarik untuk kita cari peluang sell dia. Okey, Chef lebih kepada neutral dan saya punya bias lebih kepada bearish pada ketika ini. Okey, New Zealand. Okey. New Zealand dalam keadaan neutral, bias bearish. New Zealand dalam keadaan okey sebenarnya. Tetapi disebabkan jiran dia AUD drop, New Zealand tu terkena tempias dia sendiri dalam satu benua yang sama. Okey? New Zealand dan AUD. So, jelas yang saya nampak untuk sell AUD dan Kanada pada ketika ini. Alright? Kenaikan dia bagus. Kita boleh cari peluang untuk short position. Okey? Padankan kuat dan lemah. Itu kerja trader, kerja kita. Kerja kita padankan kuat dan lemah. Okey? Jom kita masuk kita punya slide pada hari ini. Ada apa-apa soalan setakat ni? Ada? Okey, Fazal? Amin ada, Amin. Kita kena cari geng dulu. Okey?
Okey, jom kita masuk konsep asas trend kita. Alright. Ini merupakan konsep yang paling penting, yang paling menarik dalam kita membuat technical analysis kita. Okey, sebelum tu kita baca dahulu kita punya disclaimer. Alright. Okey. Risiko pelaburan dagangan mata wang secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang mata wang sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Okey, ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan mata wang dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Okey, jom kita sambung kita punya topik pada hari ini. Okey, apa itu trend? Ada siapa-siapa nak share? Apa itu trend? Ini kita masuk topik kepada struktur pasaran tu sendiri. Alright. Apa itu trend? Faizal, apa trend? Ada Faizal? Mana dia? Okey, arah pasaran. Okey. Trend secara mudahnya adalah cerita pasal arah pasaran. Pasaran tidak bergerak dalam garis lurus, sebaliknya ditunjukkan oleh pergerakan secara zigzag. Okey, arah juga adalah siri ataupun puncak dan dasar membentuk trend. Kita kena lihat kepada gambar. Itu lebih menarik. Okey, sebagai contoh ini untuk uptrend. Ini cerita pasal struktur pasaran. Okey. Apa kita lihat primary time frame ataupun ada tak time frame yang kita nak lihat trend? Okey, dalam ramai-ramai ni apa time frame korang? Apa yang korang ada ataupun apa time frame rujukan yang korang refer dahulu sebelum ataupun nak tentukan arah trend? Okey, Syafiq? Lihat di daily. Tu sebagai contoh. Okey, Syafiq melihat trend di time frame daily. Semua time frame betul. Tak kisah apa time frame pun. Okey? Yang penting kita ada satu kita panggil sebagai primary time frame. Kalau kita nak bawa berhujah, okey, nak berhujah contohnya Syafiq nak berhujah dengan Narudin. Contoh apa trend yang sesuai? Daily ke, H4 ke, betul, tak kisah. Semua sekali betul. Yang penting kita faham apa yang kita lihat di primary time frame tu. Apa trend yang kita lihat. Sama tak? Kalau price tengah turun kita sebut uptrend, tu terpesong akidah. Okey, kena belajar mengucap semula. Okey? Tu dia. Kalau kita nampak uptrend memang ke atas. Setakat ni tak bertukar lagi. Fakta tu. Okey? Sebagai contoh, kita lihat mengikut teori ataupun konsep daripada Tradepedia ni. Okey? Kita nampak ada price tengah menaik. Okey. Dan ada dua candlestick solid menurun. Tercipta ataupun terbentuklah puncak satu. Barulah puncak satu tercipta. Okey, dan price turun. Dan naik dua candlestick solid. Jadilah dasar satu. Okey, inilah kita lihat macam mana top dan bottom. Okey, kalau kita lihat dekat chart. Okey, kita lihat dekat chart. Mana chart? Ni lah. Ni lah goal. Okey. Ni top bottom. T untuk top, B untuk bottom. Itulah dia permainan dia. Okey, sebagai contoh macam ni. Ada dua candlestick solid menaik. Barulah jadinya B berapa ni? B4 ni. Okey, barulah jadi dia B4 ni. Okey, price naik. Ada dua candlestick solid menurun, barulah jadi T4. Yang menarik indikator ni, dia tak bertukar. Contohnya dah jadi T4 kat situ, T4 lah dia kat situ. Okey, dah jadi B3 kat situ, jadilah B3 lah dia kat situ. Okey, atau kita panggil dia tak repaint. Dia tak bertukar. B4 kat sini, dia tak bertukar So, indikator ni saya recommendkan. Kalau boleh, minta dekat STM. Okey, dapatkan dia. Okey, kita sambung balik kepada teori kita. Ni dia.
Price naik. Jadinya puncak dua bila ada dua solid candle menurun. Arah bertentangan keluar. Barulah jadi puncak dua. Okey, price turun. Dua candlestick solid menaik. Jadi dasar dua. Okey. Mengikut Dow teori, bila ada dua puncak dan dua dasar, okey, price breakout. Price tembus di atas ini, confirm lah dah bertukar trend. Dah bertukar trend pula. Dah confirm dah itu uptrend. Okey? Bila ada dua puncak dan dua dasar, price breakout puncak sini puncak dua ni price tembus. Jadilah uptrend. Okey, price ingat trend lebih cenderung untuk meneruskan perjalanan berbanding bertukar. Okey? Bertukar trend. Kalau kita lihat dekat M1 kita punya trend, memanglah setiap jam dia tukar trend. Okey, cari satu time frame yang logik yang sesuai dengan kita punya type trading. Antara short term, okey, scalping, high frequency trading, intraday, day trade, position, swing, tengok kita kategori yang mana. Okey? Trend lebih cenderung untuk meneruskan perjalanan berbanding bertukar. Okey. Untuk downtrend pula, sama juga perjalanan cerita dia, price turun. Ada dua candlestick solid menaik, jadilah dasar satu. Price naik, ada dua candlestick solid, jadilah puncak satu. Okey, price meneruskan perjalanan. Okey, jadi dasar dua bila munculnya dua candlestick solid di sini. Alright, tu dia. Dan bila ada dua candlestick solid, menurun, jadilah puncak dua. Okey, mengikut Dow teori, ada dua puncak dan dua dasar. Okey, bila price tembus dasar dua punya level ni, confirm lah itu adalah downtrend. Tetapi, okey, kalau saya macam ni je. Ada dasar satu, puncak satu, price tembus level dasar satu sini, tembus level sini. Okey, itu saya dah anggap sebagai downtrend. Okey, tak tunggu lama. Kalau kita nak tunggu lama, nak tunggu betul-betul ikut teori, ada dua puncak dan dua dasar, confirm lah, barulah confirm mengikut teori dia sebagai downtrend. Okey, selagi tak ada petanda pertukaran trend, selagi itulah kita panggil dia sebagai downtrend. Okey, tu dia. Ni kalau ketika market tengah dalam keadaan sideways, macam mana bentuk dia? Macam ni lah dia. Dia tak ke atas, tak ke bawah. Pada ketika ini kita boleh panggil dia dalam keadaan sideways market. Okay, dalam keadaan ranging. Ketika ranging kita ada dua pilihan. Alright. Ketika ranging kita ada dua pilihan. Selalu kalau Tradepedia punya idea, dia kata tak payah buat apa-apa ketika market tengah dalam keadaan sideways. Okey. Dan pada pandangan saya, paling menarik ketika sideways market ni kita cari peluang sell di pucuk dan buy di akar. Okey, sell di atas, di puncak ni kita cari peluang untuk sell dan kita buy cari ketika market di bawah ni. Gunakanlah teknik pucuk akar yang selalu korang guna tu. Okey, dapat itu ketika market tengah dalam keadaan sideways. Okey, keputusan dagangan. Kita long ketika uptrend. Apa itu candlestick solid? Okey Zaki, candlestick solid tu kita lihat kepada body dia. Okey, macam ni kalau mengikut hukum Tradepedia. Okey Zaki, candlestick yang lebih daripada 25 candlestick yang belakang, okey, dia tengok ni kan, 25 candlestick, dia lebih daripada average. Okey, contohnya average dia dalam 20 pip. Okey, candle tu 30 pip. Itu kita panggil sebagai solid candlestick. Faham Itu mengikut hukum Tradepedia. Tu kita panggil sebagai solid candlestick. Kalau ni kita lihatlah. Ni satu dan mana? Ni satu lagi. Okey, dua candlestick solid yang lebih besar dia punya body dia berbanding average candlestick yang sebelum. Okey Zaki? Tu dia. Dia menggunakan teori yang tu. So dia coding kan, dia buat indikator. Si Avramis ni buat indikator. Okey.
Macam itulah dia buat indikator. So dapatlah dua candlestick solid. So itulah kita tentukan T4 kat mana, B3 kat mana. Okay, saya recommendkan indikator ni. Okay, sebenarnya indikator ni pun adalah teknik. Okay, tetapi saya gunakan untuk lihat struktur pasaran. Sebab itu adalah asas kepada technical analysis. Asas dia. Struktur pasaran tu sendiri. Okay, jom. Jom kita masuk kepada market type. Ini yang selalu yang apa orang kata, saya dan satu lagi Zuli selalu cerita. Trade berdasarkan market type dia. Sebagai contoh, market type tengah dalam keadaan bull ataupun dalam keadaan uptrend. Kita janganlah cari peluang untuk sell. Okey? Sebab apa? Kita nak sell, kemungkinan kita boleh buat duit juga. Tetapi probability kita rendah berbanding kita cari peluang buy. Okey? Sebagai contoh dia di sini. Alright? Di pasaran gold ni. Apa pasal dia tak nak bergerak? Okey dah Okey, dalam pasaran gold ni. Sebelum ni pasaran dia dalam keadaan downtrend. Okey? Ketika pasaran tengah dalam keadaan downtrend, kita cari peluang untuk sell sahaja. Okey, dan kita nampak ada pertukaran trend di sini dan telah menunjukkan pasaran nak ke atas. Dia nak bertukar trend untuk gold ni. Okey, secara jelas pada ketika ini saya nampak gold lebih berat untuk ke atas. Okey, dia punya trend dalam keadaan uptrend pada ketika ini. Sebab apa? Sebab ni kalau kita lihat kat sini dia tulis normal. Sebab apa? Kita lihat kepada ini. Alright. Tengok B2, T2, B1 dan price tembus T2. Itu mengikut saya punya teori. Okey, ini dah confirm sebagai uptrend. Untuk current wave ni. Current structure pergerakan dia ni. Okey. Kita nampak dalam keadaan uptrend. Okey, macam mana permainan untuk market type pula? Okey, ada yang menggunakan, macam Zuli selalu menggunakan pendekatan market type, kita lihat menggunakan Bollinger Band. Okey, saya pun sebelum ni menggunakan Bollinger Band, tetapi dia agak sukar sebab kita perlu melihat daripada mata kita, daripada experience dan true practice untuk kita faham benda tu. Okey, sebenarnya market structure ataupun market type ni ada 6 yang asas. Okey, sebelum ni 6 yang asas digunakan, tetapi ada tambahan lagi 3, sekarang ada 9. Saya menggunakan, masih kekal kepada 6 market type yang asas, iaitu bull normal, bull volatile, bear normal, bear volatile dan sideways normal dan sideways volatile. Okey, itu adalah market type yang paling menarik, paling asas yang perlu kita pegang. Okey, ni saya nak sharekan mengenai market type. Okey, sekarang structure dah faham. Siapa ada soalan mengenai structure? Ada siapa-siapa mengenai structure nak tanya lagi? Okey. Okey, tak ada Okey, sebagai contoh untuk gold ni, kita nampak dalam keadaan uptrend, dalam keadaan uptrend kita panggil sebagai bull. Okey, dan next kita lihat kepada ATR dan moving average. Macam mana nak masukkan ni Okey, ini kita nak kenal pasti type dia. Antara volatile market ataupun normal market type. Faham? Sebab kita dalam trading kita ada 3 kategori trader. 3 type entry ataupun 3 type entry lah yang selalu kita gunakan. Pullback, contrarian dan breakout. Okey, sekarang kita nak kenal pasti mana yang paling menarik ketika market macam mana. Okey, faham Ada soalan? Okey, yang pertama kita masukkan average true range. Macam mana masukkan average true range? Okey, kita buat semula. Okey, kita delete yang ini dulu. Okey, pertama kita masukkan average true range. Ni average true range. Okey, kita baca dia di daily time frame sahaja. Okey, dah masukkan average true range
Okey, dan next apa yang kita nak buat adalah uh, masukkan moving average. Macam mana nak masukkan moving average? Okey, mana moving average? Ni dia. Okey, masukkan moving average 20. Period dia 20, color merah. Apply tu kita tukar. Apply tu previous indicator data ataupun first indicator data. Dua-dua boleh. Tiada masalah. Okey. Tekan okey. So kita keluar di sini. Alright. Ini paling senang kita nak kenal pasti market ataupun market type. Okey. Bukan market structure, uptrend, downtrend, ranging. Okey. Ni kita nak kenal pasti market type tu sendiri. Okey Zaki, dapat Okey. Macam ni. Kita lihat ATR. ATR yang color hitam ni. Okey, dapat ATR yang color hitam ni. Okey, dan next apa yang kita nak lihat adalah di mana ATR ni berada. Kalau dia berada di bawah moving average 20, okey, market type tengah dalam keadaan normal market type. Okey, bila dalam keadaan normal market type, apa ciri-ciri ataupun strategi trading yang paling mantap kita boleh gunakan? Apa dia? Tengah dalam keadaan normal market type. Okey, ketika normal market type kita tulis sikit. Okey, normal. Normal market type, normal yang paling best ada dua. Okey, yang pertama adalah contrarian dan yang kedua adalah ataupun pullback. Okey. Ni untuk normal market type kita boleh cari peluang contrarian trading ataupun pullback. Sebagai contoh kita nampak structure dia dalam keadaan bull. Okey, kita cakap ini market type dalam kategori bull normal. Okey, faham? Bull normal. Macam mana bull normal tu? Okey. Bull normal bermaksud kita sesuai ataupun trading strategi yang paling sesuai adalah kaedah entry berdasarkan contrarian ataupun pullback punya strategi. Okey, macam mana kaedah tu? Sebagai contoh, goal kita nak cari peluang untuk long kan? Okey, sebab dia dalam keadaan bull normal. Okey, kita cari satu level support ataupun level support. Okey. Okey, di sini adalah satu kawasan support. Okey, next di mana yang selesa? Okey, di sini. Alright. So kita tarik saja. Yang ini. Okey. Contrarian tu macam mana? Ada okey. Contrarian tu selalunya macam ni. Contrarian kita duduk sampai di kawasan yang kita panggil apa ni kata support, okey, support ataupun resistance ke, okey. Sampai kawasan situ kita duduk buy ataupun kita tekan long position. Okey. Kalau pullback kita nampak secara keseluruhan dia dalam keadaan uptrend. So kita tunggu price patah balik dahulu, kita tunggu price action baru kita masuk buy. Okey. Tu dia, kita tunggu pada price action. Kalau contrarian, kita lebih suka nak cari pucuk akar ni. Kita cari akar. Price cocok dia sampai di kawasan sini, masuk di kawasan sini, kita masuk buy. Okey, faham Alright. Dapat? Okey. Tu dia. Price sampai di kawasan situ, kita masuk buy. Itu contrarian. Kalau pullback, kita tunggu dahulu, cukup syarat. Okey. Dah ada price action menunjukkan price nak ke atas, barulah kita masuk. Okey. Kalau market type, normal market type ni, kadar price cenderung untuk melakukan macam itulah. Dia sampai ke satu level, dia nak patah balik. Itu dia lebih cenderung macam gitu. Berbanding volatile market. Sekejap lagi kita masuk volatile market, kita pilih pair yang mana yang volatile pada ketika ini. Okey. Dapat itu dia. Untuk gold, saya lebih suka jika price membuat sesuatu di sini. Ataupun keluar CRS di sini, okey, di kawasan support ataupun di kawasan bawah sini, okey, di kawasan support juga. Okey, macam ni lah. Keluar doji ke, cukup syarat price action, kita boleh masuk
peluang long position. Okey, tu untuk gold. Untuk gold kita lihat dia punya market type dia. Okey, dapat ketika ini dalam keadaan bull normal. Dalam keadaan bull normal. Okey, jom kita cari satu pair yang volatile market pula. Okey, ni cantik. Alright. Pada ketika ini kalau kita lihat untuk structure dia masih lagi dalam keadaan uptrend secara keseluruhan, tetapi price dah test B2 ni. Okey, kalau ikutkan tak berapa cantik untuk kita tunjukkan contoh sebagai bear, tetapi sebab ini bear market. Okey, kita cari contoh yang lain lah, yang jelas untuk volatile market. Ada tak? Okey. Okey, ni cantik. Okey, kita nampak T2, B2, T1. Price tembus B2. Confirm dia. Tetapi alamat market pula tengah dalam keadaan normal market. Okey, tak cantik juga. Ada tak lagi? AUD USD mungkin. Okey. Okey, pada ketika ini structure masih lagi ke atas. Okey, AUD USD. Okey, tak apa. Ini nak tunjukkan contoh. Okey, AUD USD. Kita nampak pasaran pada ketika ini berdasarkan teknikal. Okey, kita nampak dalam keadaan uptrend. Okey, dalam keadaan uptrend. T2, B2, T1, B1. Okey, dan pasaran sekarang dalam type apa? Market dia dalam type apa? Volatile market type. Okey? Dapat Liza? Dapat Zaki? Dalam keadaan volatile market type. Okey, sebab apa? ATR berada di atas moving average 20 di sini. Okey? Jelas itu dia. ATR berada di atas moving average 20. So kita assume market type dia dalam keadaan volatile market type. Okey, ketika volatile market type, strategi apa yang paling mantap? Okey, volatile strategi apa? Kita cari breakout ataupun momentum trading. Okey, ketika market tengah dalam keadaan volatile, trading style yang paling mantap adalah kita masuk berdasarkan breakout ataupun breakout lah. Okey, sebagai contoh kalau kita abaikan kepada structure pasaran tadi, tengok. Kalau dia breakout, tendensi dia untuk patah balik tu kurang. Dia akan lebih untuk teruskan perjalanan. Faham? Ini adalah satu kawasan support. Tengok, dia breakout dan dia lebih cenderung untuk meneruskan perjalanan. Okey? Sebagai contoh, kalau kita lihat lagi kalau dia breakout satu kawasan. Okey, jom kita lihat. Ni breakout satu kawasan yang kita panggil sebagai support area. Okey, kalau dia breakout, dia lebih cenderung untuk teruskan perjalanan dia berbanding untuk reverse. Okey, tu yang kita filter dekat situ. Market type tengah dalam keadaan volatile. Breakout strategi lah paling gembira kalau kita nak masuk. Okey, sebagai contoh AUD USD ni. Dia breakout dia teruskan perjalanan. Okey, tu dia lebih mantap. Buatlah apa yang kita boleh faham tentang structure pasaran. Okey, ada apa-apa soalan? Ada. Kebetulan ke gap fill. Itu kita tak tahulah dia kebetulan ke memang dia dah plan ke. Tetapi keredaan untuk trade war tu Faizal sehari je. Okey, hari Isnin tu je. Lepas tu bimbang balik. Ingatkan dah settle China ni. China dengan US. Tengok tak settle lagi rupanya. Okey, itu yang kita nampak gap. Tengok sehari je. Lepas tu esok dia sambung balik. Kerisauan pasaran. Dengan data-data AUD tak mantap.
Okey, AUD pada ketika ini saya lebih suka cari peluang untuk short dia lah. AUD against USD JPY. AU AJ. Uh, UCAT apa lagi satu? CAT J. Tu dia. Tu pilihan saya CAT J tak tarik lagi. Okey. Ada soalan? Dan last sekali adalah mengenai sideway market. Sideway market pun sama dalam keadaan normal ataupun volatile. Okey, siapa yang ada teknik pucuk akar cuba try buat di sideway normal. Dekat atas kita sell, dekat bawah kita buy. Okey, lagi cantik. Okey, senang dek permainan dia. Jom kita lihat ada tak dalam keadaan ni. Sebagai contoh USD JPY, okey, saya nampak dia dalam keadaan sideways. Okey, USD JPY ini adalah atas dan ini adalah bawah. Dan pada ketika ini dia dalam keadaan sideways. Okey, dan keadaan apa? Sideways normal. Okey, dalam keadaan sideways normal. Bila dalam keadaan sideways normal, mudah saja kita punya permainan. Okey, kita cari di mana kawasan resistance dan support. Sampai di kawasan situ, kita tunggu price action. Kita buatlah apa yang kita tunggu. Contoh alright. Sini ada satu kawasan support. Okey, kita tunggu sini. Alright. Okey, tengok price sampai ke bawah sini, lepas tu dia test balik kawasan resistance atas. Okey, itu dia lebih cantik kalau kita lihat dia bermain di kawasan yang itu. Okey, ini dia sideway normal. Dia sampai ke satu kawasan support, dia cenderung untuk naik semula. Sampai ke kawasan resistance, dia cenderung untuk turun semula. Dia bergerak dalam keadaan ranging. Ini dia. Kalau dalam keadaan sideways normal, siapa nak gunakan kaedah pucuk akar ataupun apa teknikal yang sell dekat atas, buy dekat bawah, paling best ketika market tengah dalam keadaan sideways normal. Okey, kalau sideways volatile, kita tunggulah. Dia breakout ke mana, kita layan sahaja. Okey? Dapat tu. Tu dia jom kita masuk kepada apa pilihan trade idea yang menarik pada hari ini. Okey, sentimen pasaran. Agak interesting, agak menarik pada ketika ini. Okey, pada waktu Asia tadi kita nampak sentimen negatif. Pada waktu Euro, sentimen negatif awalnya dan pada ketika ini price retrace. Okey, kita lihat sampai 9 suku nanti. Ada waktu 9 suku nanti. Apa kita lihat price action dia. Ke mana kalau dia sampai ke DPV ni menarik ataupun ada berlaku reversal sekejap lagi. Okey, 9 suku. Dan 9 suku sehingga pukul 10 tu kita tunggu price action. Adakah sesi Asia dan yang negatif, sesi Euro yang negatif terpalit sehingga ke sesi US? Rahsia. Tak boleh bagi tahu. Okey. Kenapa senang suku rahsia. Tunggu je, lihat je senang suku nanti. Okey, nanti bagi tahu. Kita lihat dulu itu apa orang kata ada cerita pasal itulah nanti kita check balik. Terlupa sebenarnya. Okey. Ada waktu dia. Dia waktu apa orang kata biasa berlaku reversal pada pukul 7 sehingga pukul 9 suku. Tu dia waktu yang selalunya akan berlaku reversal. Okey. Tu dah kita lihat sentimen ada tak bertukar. Ni Chef JPY yang menarik indikator untuk currency mengenai mood ataupun sentimen pasaran. Okey, untuk gold saya lebih bias untuk cari peluang long position. Okey, saya akan cuba cari peluang long position jika price action yang menarik di kawasan-kawasan sini ataupun sini. Okey, untuk hari ini rasa tak ada pergerakan. Ada. Malam karang. Okey, sebab ada beberapa data yang rilis sekejap lagi sebab semalam US cuti. So hari ni dia kodok semua data dia masuk ke hari ni. Okey, ADP lah, ada ISM dan banyak lagi data yang akan rilis. Okey, akan keluar sekejap lagi dan apa yang saya jangka ada pergerakan yang sedikit volatile.
Saya lebih selesa tunggu di sinilah, di bawah sini. 129.03. Tunggu di kawasan sini lebih menarik untuk saya cari peluang long position. Jika ada price action menunjukkan ke atas. Okey, macam mana nak letak tu? Nak tunggu macam mana? Takkan nak tenung ke chart ni? Ada dua option. Siapa yang trade di rumah, kita gunakan yang ini, alert, letak alert di sini. Kalau bunyi alert, okey, keluarlah bunyi apa-apa pun. Letak alert. Okey, ataupun kita letak di trading di investing.com. Okey, investing 1229 Okey. Buka dekat investing.com. Letak alert di sini. Reach. Okey, dah settle lah. Okey, tekan ni, masukkan gold ZEU USD. Okey. Satu move below 1229.00. Okey. 00. Okey dah. Create alert. Okey, dah settle. Okey, alert kita dah settle. Nanti akan dapat notification. Sebelum tu install lah investing.com dekat handphone. Okey. Keluarkan dekat handphone. So senang lah, nanti dia keluar notification. Okey, next, apa currency yang menarik? Saya punya favorite AUD JPY. Okey, harap dia bekerjasama sekejap lagi. Ni saya tunggu pergerakan breakout saja untuk AUD JPY pada hari ini. Okey. Ni pergerakan yang agak menarik. Okey. AUD JPY. Dia breakout bawah sini. Itu menarik. Dan apa yang saya nak buat adalah sekejap takut range dia dah lebih pula. Kita lihat daily. Tengok pergerakan untuk AUD JPY selalunya 81 pip. Okey, kita check dahulu. Rasanya dah melampau, dah lebih ni. Okey, kita lihat pada hari ini jika breakout ke bawah situ, kalau dia breakout ke bawah sini 112 pip. Okey, saya tunggu dia retrace dahululah. Ini paling menarik, tunggu retrace. Tetapi nampak bias dia lebih cenderung untuk turun lagi. Okey. Tu saya tunggulah kalau ada ada chance sampai ke atas sini. Tapi itulah, ataupun tunggu esok. Tunggu besok ada lagi volume, barulah saya masuk. Ada lagi range pergerakan, baru saya masuk esok. Okey, pada hari ini dah sampai ke kawasan support sini. Berat dia untuk turun, ada lagi. Okey. Untuk UCAT, UCAT pun saya cenderung untuk cari peluang long position pada ketika ini. Okey, cuma level saya tak markingkan lagi. Okey, saya akan lebih selesa tunggu di bawah sinilah. Alright, untuk USD CAD. Pada hari ini dia dah breakout level setahun tinggi price. Ataupun kita markingkan di sini high semalam. Okey, situ level-level yang penting untuk kita lihat apa price action di kawasan sini. Okey. Kita ada dua option. Jika price bergerak pada waktu US nanti terus sehala, sini je lah pergerakan retracement. Screen freeze kejap Okey, dah. Dah auto pause pula. Okey. Dah Faizal? Dapat tu dia. Saya lebih cenderung suka kalau contohnya retracementnya hanya ambil minimum, saya sampai sini, level sini. So letak alerts. Okey, untuk UCAT, letak alert dekat investing.com tu. Letak je lah alert. Tak kena bayar pun. Okey, Faizal? Okey, Liza dapat tu UCAT. AUD JPY. Tu dia. Euro JPY. Menarik tak Euro JPY? Okey. Euro JPY macam tu lah bentuk dia. Pada ketika ini. Euro USD tak ke mana. Saya lebih suka ambil AUD USD pada ketika ini. AUD USD pun
Okey, kawasan yang saya nak tunggu adalah di atas sini. Okey, untuk AUD USD. Tetapi sebab dia dah break ke bawah ni tunggu retrace dahulu. Tunggu dia retrace dahulu, barulah menarik. Cenderung dia nak ke bawah tu lebih tinggi. AUD USD. Okey, AUD JPY dah, AUD JPY, alright, AUD USD dah. CAD J last. Okey, CAD JPY. Ini merupakan pair yang saya nak lihat. Kita tunggu price action saja. Apa price nak buat, kita tunggu je. Letak alert, price sampai situ kita lihat. Okey, jangan, saya tak rekomenkan penggunaan limit order. Okey, ni menarik. Okey, kita ada dua level yang kita nak tunggu di sini. Okey. Di sini ataupun di sini. Alright. Di sini je lah yang kawasan yang menarik ataupun price baru breakout yang sini. Okey. Ni adalah minimum retracement. Support become resistant. Okey, kita tunggu di situ. Ada tak price action yang menarik untuk dia sambung turun balik? Okey, tu dia. Beberapa pair yang saya lihat dan kita tunggu kepada price action. Okey, CAD JPY, AUD JPY ataupun AUD USD. Pada ketika ini selagi yield untuk 2 tahun dan 5 tahun tu tidak bertukar, selagi kita nampak ada inverted dekat situ, pasaran masih lagi dalam keadaan berjaga-jaga. Okey, sentiment masih lagi dalam negative territory. Okey, Faizal? Dapat Okey. Ada apa-apa soalan? Okey, cantik. Alright, sekarang tunggu price action je. Pada pukul 9 suku nanti, pada pukul 9 suku nanti kita lihat sampai ke sebelum US Open, apa pergerakan dia, apa yang berlaku. Okey? Dapat Okey. Tepat pada pukul 9 sekarang. Ada soalan? Kalau tak, kita berhenti di sini dan kita sambung pada minggu depan. Okey, siapa yang berada di sekitar KL, kita boleh ini kelas yang terakhir ni. Travelling saya yang terakhir. Okey Narudin, ni travelling saya yang terakhir di tahun 2018. Dan pada minggu depan di JB saja dan minggu ni di KL. Okey, terima kasih. Dan kalau tak ada apa-apa soalan, kita pergi masuk bilik sebelah pula. Zuli punya webinar yang baru saja bermula. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okey Fazal, terima kasih. Liza, terima kasih. Zaki, terima kasih. Okey. Dungat, terima kasih Dungat. Okey, terima kasih semua. Bye-bye.